Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua kat rumah tu? Ustazah harap semua sihat. Okey, hari ni kita nak belajar bahasa Melayu, tajuk seni bahasa. Seni bahasa tu hari ni kita nak belajar tentang pantun. Okey. Okey. Ciri-ciri pantun ada dua. Yang pertama adalah, tengok kat sini. Yang pertama adalah pembayang maksud. Yang kedua, maksud. Okey, apa pembayang maksud dan maksud ni? Okey, yang ni Ustazah dah pernah ajar dah dalam kelas. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Cara mengenali pembayang maksud dan maksud pantun. Okey. Pembayang maksud dan maksud akan berada di dua baris terakhir. Okey, dalam satu pantun tu ada 4 baris. Okey. Baris pembayang maksud ni akan berada di baris yang ketiga dan maksud dia akan berada di baris yang terakhir, baris yang keempat. Cuba kita tengok contoh kat bawah ni. Okey, baca sama-sama. Masak kari si ikan kaci, potong bersegi sayur umbut. Peralatan diri hendaklah suci, berus gigi dan sikat rambut. Okey, dekat sini, okay, kalau kita boleh tengok ada 4 baris. Okey, ni baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Okey, cuba kita tengok baris ketiga dan baris terakhir. Baris yang ketiga ni adalah dikenali sebagai pembayang maksud. Okey, baris keempat ni yang terakhir adalah maksud dia. Okey, pembayang maksud ni macam, okey, kita tengok kat sini. Peralatan diri hendaklah suci. Okey, dia dah bagi bayangan yang peralatan diri kita mestilah suci. Peralatan diri tu apa? Lepas tu suci tu apa? Suci tu macam kena bersih, kena dalam keadaan yang baik. Jadi peralatan diri ni kat sini, kita nak tengok maksud dia, kita tengok kat bawah dia. Okey, jadi peralatan diri yang dimaksudkan adalah berus gigi dan sikat rambut. Okey, selain dari itu, mungkin ada peralatan lain. Okey. Tapi kat sini dia maksudkan adalah berus gigi dan sikat rambut. Jadi ingat ya, pembayang maksud akan berada di baris ketiga dan maksud dia akan berada di bawah sekali, di baris yang terakhir. Okey, seterusnya. Okey, jadi yang ni kita akan tengok baris pantun. Okey, kebiasaannya pantun terdiri daripada 4 baris. Okey. Okey, ni baris yang pertama. Yang ini baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Okey, baris pertama. Kita baca sama-sama. Dari kukup pergi ke banting, bawa ragi di dalam raga. Tidur cukup sangatlah penting. Bangun pagi lebih bertenaga. Okey, kalau kita boleh tengok dekat sini, baris yang ketiga adalah pembayang maksud. Pembayang maksudnya apa? Dia cakap tidur cukup sangatlah penting. Maksudnya kat sini, kita perlu tidur yang secukupnya. Sebabnya tidur tu sangat penting. Maksud dia apa? Okey, kita tengok yang terakhir. Okey, kenapa kita kena tidur cukup? Supaya, okey, tengok maksud dia kat sini. Bangun pagi lebih bertenaga. Kita kena tidur cukup. Okey, tidur awal, waktu malam. Supaya kita bangun pagi tu kita lebih bertenaga. Supaya tak adalah kita bangun, ngantuk lagi. Tak nak macam tu, okey? Okey, itu yang dimaksudkan dekat pantun ni. Jadi, kita tengok yang seterusnya. Contoh pantun. Okey, kita tengok contoh pantun kat sini. Okey, kita baca pantun sama-sama. Masak kari si ikan kaci, potong bersegi sayur umbut. Peralatan diri hendaklah suci, berus gigi dan sikat rambut. Okey, ni adalah contoh pantun yang tadi. Okey, kalau awak semua boleh tengok dekat belakang ni, dekat baris, setiap baris, dekat huruf yang belakang, Ustazah ada merahkan. Okey, kenapa Ustazah merahkan? Okey, ini nama dia apa? Okey, kalau kita tengok kat sini, nama dia adalah rima akhir. Rima akhir ni apa? Tengok ni, kat sini
baris pertama, rima dia akan sama dengan baris yang ketiga. Ci, kaci, suci. Baris yang kedua akan sama dengan baris yang terakhir. But, umbut, rambut, but. Ci, but, ci, but. Okey, kat situ adalah rima. Rima tu bunyi. Okey, macam ci. Yang kedua, baris kedua, but. Baris ketiga, ci. Baris keempat, but. Okey. Jom kita tengok penerangan seterusnya. Okey, maksud rima apa? Okey, kita tengok dekat sini. Rima ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Maksudnya kat situ adalah bunyi yang sama. Bunyi dia sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Macam saya dah terangkan tadi. Bunyi dia mesti sama. Baris pertama mesti sama dengan baris ketiga. Baris kedua mesti sama dengan baris terakhir. Okey, kita tengok seterusnya. Contoh pantun seterusnya. Mawar mekar disinari mentari. Petik setangkai si gadis desa. Baju bertukar setiap hari. Tubuh memakai baru selesa. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ada dekat sini susah warnakan. Baris yang pertama ni warna merah. Baris kedua warna hijau. Baris ketiga warna merah juga. Dan baris terakhir, baris keempat warna hijau. Okey. Dekat sini, nampak tak susah ada letak tanda tanda silang. Okey, ni tanda ni. Ini adalah maksudnya tanda potongan. Maksudnya kalau kita baca pantun, kita kena baca berhenti. Maksudnya kita tak boleh baca terus mawar mekar disinari mentari. Tak boleh. Kita kena baca dalam keadaan bertenang dan supaya pantun tu sedap didengar. Okey, contohnya mawar mekar. Okey, berhenti kat sini. Disinari mentari. Okey. Lepas tu sambung bawah dia. Petik setangkai. Berhenti situ. Si gadis desa. Baju bertukar. Berhenti. Setiap hari. Tubuh memakai. Baru selesa. Okey. Kalau kita tengok dekat sini. Baris yang pertama. Dia akan sama dengan baris yang ketiga. Dekat sini mekar. Dekat baris ketiga. Bertukar. Bunyi dia sama. Kar. Kar. Kalau kita tengok baris yang kedua pula, setangkai. Kai. Okey, kalau kita tengok baris yang terakhir, memakai. Kai. Okey, nampak tak? Baris yang pertama mesti sama dengan baris ketiga. Baris yang kedua mesti sama dengan baris keempat, iaitu baris terakhir. Itulah yang dinamakan jeda. Apa itu jeda? Okey, jom kita tengok. Okey, maksud jeda. Jeda ialah hentian di tengah baris pantun. Maksudnya kita berhenti dekat tengah-tengah baris pantun tu. Okay, kita tengok lagi. Dalam pantun kedua di atas, jeda ditandai dengan lambang. Lambang ni. Okey. Seterusnya. Okey, jom kita baca pantun sama-sama. Okey, kita tengok sini. Dari kukup pergi ke banting. Okey, kukup ni kita berhenti. Kat sini lah jeda dia. Dari kukup pergi ke banting. Bawa ragi di dalam raga. Tidur cukup. Okey, berhenti jeda. Sangatlah penting. Bangun pagi lebih bertenaga. Okey, kat sini baris. Macam saya cakap tadi, ada 4 baris. Okey, ting ni sama dengan ting yang ketiga, iaitu kat sini adalah nama dia rima. Kalau ingat lagi, kat sini nama dia rima. Raga, ga akan sama dengan bertenaga, ga. Baris kedua akan sama dengan baris keempat. Ini pun rima. Okey, kalau kita tengok yang kat depan ni, kukup. Lepas tu kita tengok baris ketiga, cukup. Dia mesti sama. Okey, baris yang kedua, ragi. Baris yang keempat, pagi. Jadi yang kat sini nama dia jeda. Okey. Seterusnya kita tengok pantun yang bawah ya. Daun palas dianyam jemari. Rendang dimasak. Berkuah santan.
6 gelas air sehari. Minumlah banyak demi kesihatan. Okey. Dekat sini, jeda dia adalah palas dengan gelas. Okey. Seterusnya, dimasak dengan banyak. Ni jeda dia. Kalau kita tengok rima dia pula, dekat belakang ni, baris pertama, jemari. Ri. Okey. Akan sama dengan baris ketiga, sehari. Ri. Okey, baris kedua, santan. Baris keempat, kesihatan. Nampak tak? Mesti sama. Kalau tak sama, pantun tu akan jadi tak sedap. Sebab itulah pentingnya rima dengan jeda tu kena sama. Okey. Seterusnya kita tengok pantun yang ketiga. Terbang ligat si anak kumbang. Terpikat warna putih melati. Makanan berkhasiat lagi seimbang. Tubuh sempurna cegah obesiti. Okey, kita tengok pula rangkap yang terakhir. Enak rambutan, semanis gula, berbuah lebat di batu pahat. Dapatkan rawatan secara berkala. Hidup hebat, terjamin sihat. Okey, kalau ingat lagi, pembayang maksud yang kita boleh tengok dekat sini. Saya nak tengok rangkap terakhir ni. Okey, pembayang maksud dekat baris ketiga kan? Okey, kita tengok kat sini. Dapatkan rawatan secara berkala. Okey, dia bayangkan kat situ, dia dah tunjuk bayangan. Kita kena dapatkan rawatan secara berkala. Kita tengok macam gambar dekat sini, dia pergi jumpa doktor, dapatkan rawatan. Okey. Supaya apa? Okey, kita tengok maksud dia. Hidup hebat, terjamin sihat. Okey, jadinya dia suruh kita dapatkan rawatan supaya hidup kita hebat kerana terjaminlah kesihatan kita, kita sihat. Contohlah kalau awak semua demam. Okay, awak demam, awak batuk, awak sesama. Tapi awak tak pergi klinik, awak tak jumpa doktor, awak tak dapatkan rawatan. Okay, awak rasa awak akan dijamin ke awak sihat esoknya? Awak rasa hidup awak akan hebat ke kalau awak masih lagi batuk, masih lagi sesama, demam, tak larat nak buat apa, tak larat nak bangun daripada katil, tak boleh pergi sekolah. Jadi kat situ hidup kita tak hebat sebab kita punya kesihatan kita tak baik lah maksudnya kita tak sihat macam orang lain. Okey? Okey, kat situ dah pembayang maksud dan maksud dia dalam pantun. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jangan lupa fahamkan balik apa yang Ustazah ajar. Saya harap semua boleh faham. Dan lepas dah tengok video ni, saya harap awak boleh jawab soalan dekat Google Form. Okay, kalau macam tak faham soalan Google Form tu, boleh tengok balik video, tengok balik sampai faham, lepas tu boleh jawab balik soalan Google Form tu. Okay? Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.